Baik, baik. Naik, naik. Keluar tangan. Tangan keluar. Lu jangan buat bodoh, nanti saya sepak je dia. Faham tak? Faham? Faham tak? Jangan jaga baik-baik, masuk lain tu. Duduk. Selamat pagi. Ramai tertanya-tanya sebenarnya apa yang berlaku pada hari Khamis tersebut, di mana ramai orang bercakap tentang kenapa angka rentang tengking kepada seorang lelaki yang didapati homeless di jalan raya. Di sini saya rasa saya nak memberi sedikit penjelasan sebab saya adalah orang yang pertama untuk pergi mendekati orang tu tersebut. Tapi terlebih dahulu nama saya Albert, dan pada hari kejadian tu saya ingat lagi hari Khamis pada pukul 3 petang. Saya menerima satu mesej di mana seorang lelaki yang tidak dikenali berada di kaki lima dalam keadaan yang sangat kotor. Jadi pihak JKM meminta pasukan kami untuk respon, pergi ke tempat kejadian untuk menyiasat sama itu cuba membantu lelaki tersebut. Jadi kami, iaitu saya bersama dengan tim medik dan tim COVID team angka gentang, kita pun bersama pergi ke tempat tu di mana terletak dekat Taman Mega. Jadi dalam kira-kira setengah jam selepas pukul 3 kita terima mesej tu, kita sampai sana lebih kurang 3.30. Itu sebab traffic jam. Dan apabila sampai situ, memang kami nampak seorang lelaki yang tidak dikenali, status dia sedang tidur di atas kaki lima tu. Jadi apabila kat situ kami ada sedikit rasa macam risau. Sebab apa? Kami tak ada apa-apa maklumat tentang beliau. Dan dalam keadaan lelaki tu memang sangat teruk. Bukan saja kotor lah, tapi daripada jauh juga kami dapat bau lah, sangat busuk. Ada tahi lah, ada kencing semua dan sebagainya. Dan pada mulanya kami pun risau juga keselamatan kami. Sebab apa? Kita tak tahu lelaki ni ada penyakit mental ke ataupun ada COVID ke, tidak. Tapi terpaksa jugalah kami pergi mendekati dia sebab kami nak membantu dia kan. Jadi sebab kami tahu ramai orang pihak pun cuba nak membantu dia, tapi ramai yang gagal lah. Jadi kami pun terpaksa lah pergi selesaikan masalah tu. Jadi saya pun beranikan diri pergi mendekati dengan dia dengan pasukan medik. Nah, bila kita sampai situ, lelaki tu pun dia terjaga. Bila dia bangun ni nampak kita ni, dia ada sedikit risau. Muka dia pun macam blur-blur sikit lah, blur-blur. Jadi mula-mula saya memperkenalkan diri saya, memperkenalkan diri saya dalam bahasa Malaysia. Dia tak ada respon. Jadi kita pun risau, dia ni warga negara mana ni? Jadi saya pun cubalah berinteraksi dengan dia pakai pelbagai jenis bahasa. Contohnya saya pun ceritalah bahasa Mandarin, dia pun tak ada respon. Ceritalah bahasa Cantonese, dia pun buat de. Lepas tu mungkin rasa masa tu dia bukan warga negara kot. Saya pun ceritalah English, dia pun pandang, tak pandang. Saya pun tukarlah bahasa. Myanmar pun cuba, Nepal cuba, Thailand cuba. Cuma Bangladesh saya tak cuba sebab saya nampak kulit dia macam Cina-Cina sikit kan. Tapi akhirnya dia langsung tak bagi respon. Ini yang buat kita lagi risau. Sebab pertama, kalau seseorang tu dia tak bagi apa-apa respon kepada kita, kita tak tahu apa yang dia fikir, ataupun kita tak tahu apa perasaan dia. Kita nak pergi membantu dia. Pada masa sama kita pun takut ada COVID. Sebab kita nak cuba buat RTK test dengan dia masa tu, pasukan medik, tapi dia cuba macam melawan. Dia tak nak. Jadi masa tu kita terpaksa mengambil satu keputusan, iaitu menelefon pasukan bomba untuk datang. Sebab dalam keadaan baju dia sangat kotor, seluar dia kotor, di kelilingan tempat tu semua ada penuh dengan tahi yang kencing. So pasukan medik pun risau nak dekat dia. Saya pun terpaksalah jarakkan diri saya dengan dia, bercakap macam tu. Dan masa tu dia langsung tak ada apa-apa reaksi. Cakap pun tidak, cuma bagi signal, pandang tempat sini, pandang saya, lepas tu tangan tunjuk macam ni, itu saja. So kita tak tahu apa yang dia nak. Macam mana kita dah tolong dia. Jadi kira-kira setengah jam kemudian pasukan bomba pun dah sampai. Kenapa kita tunggu pasukan bomba datang? Sebab kita nak cuba membina kepercayaan dengan dia dulu, iaitu nak membantu dia. Sebab saya rasa dia takut kita ni orang jahat. Tapi sedangkan kita datang dengan 2 van ambulans,
Satu ambulans adalah nak cuba nak membawa dia pergi hospital. Satu lagi adalah COVID team ambulans. Dia tu sekiranya dia ada COVID, kita nak cuba bawa dia pergi tempat yang lebih selamat. Saya pun cubalah bagi bahasa isyarat semua benda, semua gagal. Jadi cara sopan, cara lembut, macam mana kita nak mendekati dia semua, gagal. Saya boleh cakap gagal lah. Dan apabila pasukan bomba sampai je, kita bagi dia satu keyakinan di mana saya telah dapat selai baju, seluar, tunjuk kat dia. Ni baju, ni seluar, bersih. Dia pun tengok. Saya pun risau sebab saya takut dia ni ada mental ke apa kan. Tiba-tiba dia mengganas kita tak tahu. Lagipun kalau dia dekat kita, kalau dia bersin dengan COVID, kita pun tak tahu. Jadi tunjuk dia baju. Tunjuk baju. Dia pun tengok. Kemudian bomba pun datang, buka pipe. Apabila air keluar je, dia pun cepat-cepat bersihkan diri dia. Kita pun jadi macam seronok lah. Dia bersihkan diri dia. Kemudian saya pun tunjuk bahasa isyarat. Okey, cuci sini, gosok sini, gosok kaki, gosok badan semua. Dia pun ikut. Ini satu reaksi yang sangat positif. Yang saya nampak, dia cuba nak membantu kita untuk membantu dia juga. Dan lepas dia dah bersihkan semua, kemudian air pun dah tutup. Kemudian saya pun pergi dekat dengan dia. Saya pun minta dia buka baju. Jadi dia pun buka baju. Dia pun pakai baju yang bersih dan kering ni. Mula-mula dia pun malu nak tukar seluar. Masa tu saya ingat lagi, saya panggil lah, saya jerit, semua perempuan tolong pandang tempat lain. Sebab dia lelaki, kita pun kena jaga dia. Jadi dia pun buka seluar dia, dia tukarlah seluar baru tu. Selepas kami dapat tahu yang dia ada BCG dekat di tangan, jadi salah dia adalah warga negara Malaysia. Cuma kami tak tahu, di mana tempat tinggal dia, apa nama dia, semua. Jadi rasanya salah satu caranya adalah kita membawa dia pergi hospital untuk memeriksa dia punya tahap kesihatan. Itu pertama. Kedua, saya rasa kita juga memerlukan kerjasama daripada Jabatan Pendaftaran Negara untuk dapatkan cap jari supaya situ mungkin boleh dapat maklumat. Jadi sebelum kita nak mengambil tindakan selanjutnya, saya pun telefon Angka Gentang untuk melaporkan kejadian, laporan terkini. Jadi masa tu Angka Gentang cakap, bagi dia sedikit masa, dia bergegas datang dari tempat lain untuk pergi berjumpa dengan dia. Jadi lepas 15 minit, Angka Gentang pun dah sampai ke tempat kejadian. Jadi masa tu Angka Gentang turun je, Angka Gentang pun memeriksa lah badan dia. Tengok ada tak kesan suntikan. Sebab mula-mulanya kita suspek dia ni seorang penyakit dadah. Jadi cek lah dia punya tangan, dia punya lengan, suruh dia buka baju. Tengok tak apa-apa kesan suntikan jarum ke tidak. Tapi lepas tu kita cek semua, tiada. Dia bersih. Dia bersih. Angka Gentang kan sebelum ni dia adalah seorang penjawat awam, polis kan. Jadi saya rasa dia nampak usaha kami untuk nak dapat pengenalan dia secara sopan tak berjaya. Jadi saya rasa dengan pengalaman beliau, beliau mengambil satu tindakan ataupun pendekatan sebagai seorang bekas polis untuk mendapat jawapan dengan mungkin guna cara yang mungkin bagi netizen tidak sesuai ataupun mungkin boleh menyebabkan you marah. Tapi saya rasa tindakan masa tu Angka Gentang untuk nak menyelesaikan masalah je dengan menggunakan cara yang lebih keras. Mungkin awak rasa keras, tapi inilah situasi dia. Kita dah cuba pakai cara yang sopan, lembut, tapi tidak berjaya. Jadi saya rasa Angka Gentang terpaksa memainkan peranan orang jahat lah. Orang jahat, di mana ramai orang tengok je, jahatnya Angka Gentang. Jadi sebab sebelum itu kita dah guna cara yang baik, sopan, tapi tidak berjaya. Jadi saya rasa Angka Gentang terpaksa guna cara yang sesuai dalam keadaan tu untuk nak dapatkan jawapan. Jadi di situlah timbulnya, saya rasa ramai netizen mungkin salah faham, mengecam Angka kenapa bertindak kasar, bercakap suara tinggi pada Angka Gentang. Tapi saya rasa masa tu apa yang cuba dilakukan oleh Angka Gentang adalah nak memaksa beliau untuk bekerjasama kita. Tapi akhirnya juga tidak berjaya lah. Sebab apa? Mungkin dalam keadaan beliau dah kemurungan dah lama, ataupun kita suspek dia mungkin dia dah blur ke, jiwa dah kosong dan sebagainya. Dan sebelum kita nak hantar dia pergi ke hospital sedang, bila bawa dia masuk dalam ambulans, sekali lagi Angka terpaksa memainkan peranan kasar supaya dia boleh memberi kerjasama dengan kita punya COVID team untuk hantar dia pergi hospital.
sebab kita tak tahu sebab dalam keadaan mungkin nak membantu dia dalam van tu, ambulans tu kan, mana tahu dia melawan ke atau apa kan. Jadi kita pun nak jaga keselamatan diri kita juga. Jadi itulah saya rasa apa yang cuba dilakukan oleh Angkatan Kentang dalam untuk membantu meredakan keadaan kami semua ni sebenarnya. Nak membantu menyelesaikan masalah semua ni. Saya rasa itulah yang berlaku pada hari kejadian tu. Saya harap semua pihak boleh memahami apa yang berlaku pada hari itu. Okey. Jadi inilah sekian apa yang saya cuba nak share pada hari inilah kepada semua. Okey. Terima kasih semua.